Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, aku just nak share satu filem daripada Perancis tu dah silap, Spain lah kot. Okey, filem yang pelik. Okey, filem yang menggabungkan elemen thriller, elemen slasher, dan dia bergabung dengan elemen-elemen komik. Kan pelik agak-agak tu, tapi unik. Agak jarang juga kalau kita tengok filem bunuh-bunuh ni, kan, siapa yang bunuh ni, siapa dia punya pembunuh ni, berkait dengan komik, kan. So Spanish punya movie ni berjaya buat, tapi adalah beberapa bahagian yang macam aku rasakan filem ni dah start mengarut, kan. Okay, so sebelum aku nak review benda ni, aku just nak remind macam biasalah, review ni akan mengandungi spoiler. Okay, so better kalau kata tak tonton lagi filem ini, filem yang bertajuk Unknown Origins, okay, versi bahasa Inggerisnya, berhenti dekat sini saja dan pergi tonton dulu. Kalau nak tonton juga video ni, okay, make sure anda semua dah bersedia dengan all the spoiler yang akan aku cakap sebentar lagi. Okay, so ini ialah review Unknown Origins. Okay, Unknown Origin ni ialah sebuah filem Spain, okay, berdurasi dalam lebih kurang 1 jam 30 minit. Dia punya filem ni bergenre thriller lah kot, ataupun kita boleh kata sebagai slasher, sebab filem ni memang ada bunuh-bunuh. Okay, uniknya filem ni, okay, tak unik mana, okay, wait, aku just nak compare dulu. Filem ni kalau katakan korang memang penggemar filem seperti Seven ataupun maybe Scream lah kot, mungkin filem ni menarik. Okay, cuma apa yang menjadikan filem ni lebih menarik ialah pembunuhan yang berlaku dekat dalam cerita ni, dalam filem Unknown Origin ni. Okay, pembunuh dia ialah seorang peminat komik. Okay, so dia membunuh mangsa dia menggunakan origin ataupun asal usul watak-watak komik. For example, mangsa pertama dia dibunuh berdasarkan kejadian macam mana Hulk terjadi. So dia akan compare dengan komik lah. Okay, so mangsa kedua pula dibunuh dengan style penciptaan Iron Man. Okay, so dalam cerita ni ada seorang polis. Yang menarik dia ialah ada seorang polis ni memang polis yang senior lah, yang dewasa. Okay, dia ni memang tidak minat lah dengan komik ni. For him, komik tu macam untuk budak-budak lah. Okay, tapi sekarang ni dia terpaksa involve dengan dunia komik ni, dunia superhero yang dia rasakan mengarut ni, untuk solve the issue tentang siapa pembunuh yang sedang buat pasal dekat Madrid ni, kan. Okay, so this police dia terpaksa team up dengan seorang anak kepada pegawai polis jugalah, yang mempunyai sebuah kedai komik. Itu yang menarik tu, dua kepala yang berbeza. Seorang memang kaki komik yang mempunyai info ataupun maklumat yang sangat menarik tentang dunia komik. Dia ada maklumat yang sangat, so dia boleh relate lah pembunuhan ni refer kepada komik mana, pembunuhan ni refer kepada komik mana, kan. So polis ni pula dia macam tak suka lah macam tu, sebab dunia komik ni kan pada dia untuk budak-budak. Tapi in the end, okay, dia belajar something lah, yang sebenarnya dunia komik ni bukannya hanya untuk budak-budak. Some of the comic memang dibuat untuk orang dewasa, kan. Tapi yang menariknya ialah, okay, pembunuhan demi pembunuhan ni, akhirnya pada masa yang sama mencipta satu hubungan di antara seorang pegawai polis ni ke dalam dunia baru dia, iaitu dunia komik, dan juga seorang peminat komik ni yang join dunia kepolisian. Okay, pada aku filem ni, okay, dia bermula dengan agak cantik, agak menarik. Tone serius dia tu, walaupun dia ada elemen-elemen komik, elemen-elemen superhero dengan reference kepada pelbagai topik daripada komik-komik. Dia tak kisah sama ada DC ke Marvel ke, dia bantai dalam ni, kan. So dia bukan macam, oh filem ni semua Marvel, semua DC. No, as long as komik, filem ni akan buka fact je lah, kan. Okay, macam aku cakap tadi, dia punya first half filem ni memang sangat padu.
adegan-adegan pembunuhan dia tak ada. Dia tak paparkan cara pembunuhan macam filem Saw yang kita tengok. So tak adalah ngeri mana. Cuma bila kita dapat tengok mayat tu pun dah meninggal dah. So keadaan dia mengerikan. So itu saja yang dia paparkan. Kita tengok masa macam selalunya kalau filem Saw dia akan tunjuk step by step sampailah mangsa tu mati kan. Yang ni tak. So filem ni dia punya kengerian dia tu sederhana sahajalah. Sederhana sahaja. Menarik juga. Penuh dengan elemen penyiasatan dan pada masa sama ada juga elemen kekeluargaan. Tapi yang kurang menarik dia ialah bila filem ni sampai ke climax dia, kita boleh panggil dia punya ending dia lah. Itu yang macam jadi agak bingung sikit. Filem ni bermula dengan sebuah filem misteri pencarian siapa pembunuh, siapa yang buat semua ni kan. Tapi akhirnya filem ni ending dia tu rupa-rupanya dia tentang superhero yang baru nak naik. Macam tu polis yang masuk ke dalam dunia superhero ni akhirnya terjebak jadi superhero yang cuba untuk menyelamat dunia. Ending dia pun aku memang agak-agak fikir sebagai mengarut lah sikit kan. Tak balance dengan dia punya tone penyiasatan tu. Aku expect filem ni memang akan kekal tone dia sebagai sebuah filem penyiasatan walaupun ianya ada reference kepada komik-komik. Tapi akhirnya ending tu dia macam terlalu hype sampai akhirnya terjadi seperti sebuah filem superhero. Padahal Unknown Origins ni dia bukan filem superhero. Ianya bukan filem tentang asal usul superhero. Ianya sebuah filem penyiasatan. So we supposed to watch sebuah filem penyiasatan. So dia punya babak ending tu dah macam tonton filem Spider-Man, macam tonton filem Hulk ataupun filem Iron Man. Ending dia pun dah jadi tak logik mana. Itu yang kurang menarik lah kan. Aku expect filem ni akan jadi macam penyelesaian dia tu macam agak macam filem-filem penyiasatan, tapi akhirnya jadi filem superhero. Memang mengarut sikit lah. Cuma pada aku enjoy menonton filem ni. Cuma untuk dia punya perjalanan tu dia shift tiba-tiba jadi filem superhero dekat ending tu memang aku tak berapa berkenan lah. Tapi so far memang filem ni enjoyable sebab banyak sangat culture, pop culture reference. Dia bukan komik saja tau, ada lagi filem-filem, ada daripada yalah, kalau kita tengok filem Ready Player One, dia punya filem sci-fi, dia banyak pop culture reference kepada game-game apa semua kan. Macam yang ni pun ada pop culture reference tapi lebih kepada komik. Aku pun pelik juga kenapa kenapa Marvel dan DC boleh biarkan filem ni, sebab superhero tu superhero yang memang iyalah hak cipta Marvel dengan DC kan, tapi still boleh digunakan dalam filem ni dan tidak ada masalah dengan Netflix. So far memang aku enjoy. Cuma macam aku cakap tadi lah, dia punya plot tu mula dengan cantik tapi last jadi mengarut. Aku boleh kasih filem ni 3.5 bintang. Enjoy. Kalau kata kita boleh abaikan dia punya kemengarutan dekat akhir tu, kita still dapat tengok filem ni sebagai sebuah filem yang menarik lah. So itu sahaja. Boleh tonton Unknown Origins di Netflix. Dah disiarkan mulai 28 Ogos yang lalu. So itu sahaja. Terima kasih kerana mendengar video ni. Jika suka, subscribe dekat bawah ni. Dan itu sahaja. Kita berjumpa dalam video seterusnya. Assalamualaikum.